Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Faslun wa jumlatul amri annaka idza ahsanta an-nazar. Ini satu pasal dan jumlah pekerjaan bahawasanya apabila engkau membaikkan tilik maka engkau lihat atas kudrat Allah Ta'ala. Dia pada ke surat 126 27 tak? Dekat mana? Oh, dah ada fikir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi apabila engkau baikkan tilik. Itu. Dan demikian lagi apabila engkau baikkan tilik maka engkau lihat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bangkitannya yang amat besar atasmu di dalam tangan ini, dengan dikuasakan kamu daripadanya dan diberikan dikau pegawainya, yakni anggota yang menolongkan akan dikau. Jadi apabila kita melihat kepada pemberian Allah Ta'ala, kita memandang semuanya pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini akan membangkitkan kita melakukan ketaatan. Bila kita lupa kepada Allah, melemahkan kita buat ibadat. Tapi bila kita ingat mengenai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, menyebabkan kita ini bersemangat untuk melakukan amal ibadat. Maka nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, hendaklah kita balasnya. Balasnya dengan melakukan taat. Dan ketaatan ini bukan satu perkara yang maknanya yang mudah dilakukan. Bahkan ia juga merupakan pemberian daripada Allah. Dan kadang-kadang kita ini nak melakukan ketaatan, ada juga tidak mampu. Maka bila kita boleh melakukan ketaatan, yakni dengan melakukan ibadat kepada Allah, maka lihatlah itu adalah kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang yang diringankan tubuhnya untuk beribadat, ada orang yang dirasakan berat untuk beribadat. Sebenarnya yang ringan dan berat melakukan ibadat ini ia berkaitan dengan dosa kita. Bila saja kita ini lalai kepada Allah, maka beratlah tubuh badan kita nak melakukan taat. Bila kita bersungguh-sungguh mujahadah lawan diri kita ni untuk melakukan ketaatan, mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan ringankan. Di antara jalan kita nak melakukan ketaatan, maka hendaklah baik sangka dengan Allah dan memandang di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dengan nikmat itulah menyebabkan kita ini dapat melakukan ibadat, dan Allah Ta'ala beri anggota kita dapat melakukan ibadat kepada Allah. Kemudian dihilangkan daripada kamu awaik yang tersebut dahulu, hingga dapat selesai engkau bagi mengerjakan taat ini, sehinggalah Allah Ta'ala tolong kita dapat merentasi ataupun melepasi rintangan-rintangan seperti rintangan ilmu, maka Allah Ta'ala bagi ilmu. Rintangan bertaubat, malah nak bertaubat, maka Allah Ta'ala beri bertaubat. Allah Ta'ala beri kita boleh berzikir. Dan rintangan dunia yang menghalang kita, maka kita pun boleh maknanya melepasinya. Dunia ini hendaklah kita lawan dia dengan apa? Dunia jangan lawan dunia dengan tolak dunia. Salah tu kalau orang tu nak lawan dunia ini yang melalaikan dia, tolak dunia. Maka habis dia buang, TV pun buang, kereta pun dia teruk. Sampai tak ada benda. Itu salah. Maka hendaklah menentang dunia ini dengan zuhud. Yang ini tidaklah tamak dengan dunia, mengambil sekadar yang perlu dan tidak dilalaikan dunia kita beribadat. Itu saja. Maka kalau tidak dilalaikan dalam melakukan ibadat, tidak mengapa dunia kita ambil. Harta banyak pun tak apa, asal tidak lalai. Kalau sedikit pun lalai, maka banyak lagi lah tidak digalakkan.
maka dunia pun dapat melepasinya. Kemudian makhluk ini maknanya kita juga kena mujahadah. Lawan makhluk tadi jangan banyak sangat bergaul. Setengah ulama menyuruh kita banyakkan duduk di rumah dengan melakukan taat kepada Allah, seperti memperbanyakkan zikrullah dan juga memperbanyakkan membaca Al-Quran, menghabiskan masa dengan ketaatan. Begitu jugalah bagi muslimat, Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka hendaklah kaum muslimat itu duduk di rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka itu bersolat ataupun bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah. Maka ini Allah Ta'ala memberi ingatan. Maka disuruh kita ini berterusan mujahadah menentang hawa nafsu. Maka makhluk di antaranya nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan ini kuat sebenarnya, dia bergabung dua. Jadi bila bergabung dua dengan kita yang satu ni tarak, dua lawan satu. Nafsu dan syaitan lawan dia, kita lawan dengan iman kita yang lemah. Maka dia kena dua lawan dua. Nafsu dan syaitan ni kena lawan iman dan amal. Iman dan amal. Amalnya adalah zikrullah, kena memperbanyakkan zikir kepada Allah. Dan begitu juga kenalah seseorang itu menghabiskan masanya dengan mujahadah. Sebenarnya seperti mujahadah, zikir, taubat, syubhat, 4 perkara ni. Mujahadah maknanya menahan diri. Yang pertama, tidak banyak makan dan minum. Yang kedua, tidak banyak tidur. Yang ketiga, tidak banyak bercakap. Yang keempat, tidak banyak bergaul. Ini mujahadah. Mujahadah. Tidak banyak tidur, tidak banyak makan dan minum, banyak berpuasa. Tidak banyak tidur, banyak berjaga malam. Tidak banyak bercakap, banyak berzikir, bercakap perkara baik, membaca Al-Quran. Tidak banyak bergaul, banyak beruzlah, mengasihkan diri dengan tafakur. Bukan asih diri tengok Hindustan rumah, bukan. Mengasihkan diri dengan bertafakur. Mana duduk rumah ni kita banyak memikir muhasabah. Muhasabah diri kita, ini jalannya. Kemudian berzikrullah, zikir juga. Jalan kita nak lawan nafsu. Kalau tak berzikir Allah kita, nafsu dan syaitan tidak takut kita, walaupun kita banyak ibadat. Dia tidak takut. Maka kita kena ada zikir, dan juga kena belajar ilmu. Ilmu dan zikir tadi berterusan. Di samping berterusan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang tadi dapat melepasi dalam perkara macam ni, dia ini nafsu boleh lawan, syaitan pun boleh lawan, bolehlah dia akan jadi ahli ibadat. Bila mana dia menjadi ahli ibadat, ada lagi dia tak lepas bagi dirinya. Dia akan mari, bila orang ahli ibadat ni, dia mari halangan pula. Halangannya akan riak dalam ibadat. Dia akan menjadi orang yang ujub dalam ibadat. Dia rasa dia ini bagus, kerana orang lain tak ibadat, dia beribadat, dan dia suka ibadatnya diketahui oleh orang lain. Dan dia suka tunjuk-tunjuk amal ibadat. Ada dia ini baca Quran, sembahyang sunat, hatta berpuasa pun, maka itu akan menjadi penyakit bagi ahli ibadat. Maka ini juga tidak lepas. Kalau tidak, menyebabkan amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Maka dia juga kena terus mendekatkan diri dengan Allah, banyak berdoa pada Allah, bergantung pada Allah, dengan bersuhbah, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, ataupun bersahabat dengan guru-guru musyrik, dengan jalan banyak muzakarah, maknanya banyak meminta nasihat dengan para ulama ataupun orang-orang yang saleh, dan berdoa kepada Allah, dan memperbanyakkan bacaan la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Kerana sesungguhnya seseorang tadi hendaklah dia ini melihat tidak mampu dia buat ibadat, tidak mampu dia meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak pertolongan Allah, tak mampu buat ibadat. Walau hebat macam mana pun, walau ilmu tinggi macam mana pun, kalau tak dapat pertolongan Allah, tak boleh buat amal ibadat. Begitu juga dengan meninggalkan maksiat. Walau pakaian hebat macam mana, walau tasbih besar, selalu letak di tekuk, orang lain tak tangan dia tak tekuk. Mana banyak bertasbih,
banyak berzikir, Quran orang lain besar tu je, dia bapak Quran. Kali akak kepala ngah badannya, maknanya banyaknya, besarnya Quran, besarnya tasbih, maknanya tidak akan memberi kesan. Kecuali dia melihat bahawa ini semua daripada Allah dan dapat pertolongan Allah dengan dia melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Andai kata lepaslah segala halangan-halangan ini, maknanya orang ini sudah berusaha, maknanya hinggalah selesai engkau bagi mengerjakan taat ini, keduanya kemudian ditentukan akan dikau dengan pertolongnya dan diberi taufik, sehinggalah Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita. Di antara pertolongan Allah, Allah Ta'ala akan beri seseorang itu sentiasa ingat kepada dia, sehingga kan setiap nafasnya dia ingat kepada Allah, setiap zikirnya dia ingat kepada Allah, sehingga kan setiap kali dia melihat apa yang dia lihat itu, dia akan ingat pada Allah. Dia tengok tiang, dia ingat Allah. Dia tengok pokok, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan nampak Allah. Bukan nampak Allah tu Allah Ta'ala jadi pokok, bukan. Maknanya ingat Allah. Bila dia tengok saja apa-apa, dia akan ingat kepada Allah Ta'ala. Dia akan nampak ini kudrat Allah, dan dia mula rasa gurun kepada Allah. Setiap saat, setiap nafas dia berzikir pada Allah. Kalau dia tak berzikir, sakit dia. Nafas naik turun tu ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Maknanya ini orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Sehinggalah Allah Ta'ala beri dia pertolongan dan diberi taufik. Taufik ni kekuatan melakukan ibadat. Sebab kita ni kadang-kadang semangat buat ibadat tu ada, himmah sudah ada, semangat sudah ada. Kadang-kadang kita ni berangan sama, nak baca Quran lah, maknanya 1 bulan sekali khatam, rupanya setahun sekali khatam. Ingat sebulan. Ataupun bulan Ramadan nak 3 kali khatam, tapi sampai masa tidak mampu, tidak dapat pertolongan Allah Ta'ala lagi, maka jangan salahkan Allah, baiki diri kita dengan Allah. Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala sentiasa menolong akan hamba-Nya, maka kitalah kena memperbaiki akhlak kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diberi taufik, kekuatan dan dipermudahkan oleh Allah. Sebab itulah cerita yang kita cerita kisah Sa'ad Mu'az bin Jabal, yang Nabi cerita amalan kita akan dinaik pada langit yang pertama, kemudian dilempar balik. Mari amalan lain, langit pertama selamat, langit kedua tak selamat pula, lempar balik. Dapat langit yang lain pula, langit ketiga selamat, lempar balik. Siapa seterusnya? Siapa yang ketujuh? Ada orang yang lepas. Kata Sa'ad Mu'az bin Jabal ni, ya Rasulullah, bagaimanalah kami nak lepas dalam keadaan macam ni, nak sampai amalan kami naik ke langit? Katanya Rasulullah, ya Mu'az, kalaulah Allah Ta'ala inginkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pemudahkan dia beramal. Maknanya Allah Ta'ala akan mempermudahkan dia akan beramal. Maka katanya Nabi, hendaklah kamu kasih kepada orang lain sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Hendaklah kamu buat sesuatu yang orang lain suka sebagaimana kamu suka, dan jangan buat sesuatu orang yang tidak suka sebagaimana diri kamu tidak suka. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala pemudahkan akan dia. Maka kitalah kena bersungguh-sungguh mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Allahumma yasir umurana, ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah akan urusan kami. Maka macam mana kita nak jadi mudah urusan kita? Orang dahulu nak keluar daripada rumah sembahyang, minta dengan Allah. Nak musafir tu biasa sembahyang, musafir pun sembahyang, nak pergi mana-mana pun sembahyang, minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Kita dah tak ada arah baru minta petunjuk. Jauh kita dengan Allah. Maka sebenarnya kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan kita, dan diberi taufik dan dipermudahkan akan dia atas engkau, dan dihiasi akan dia di dalam hatimu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, hatinya nak buat kebaikan. Orang yang lalai kepada Allah, hatinya lupa ataupun tidak mahu buat kebaikan, ataupun lalai daripada ingin buat kebaikan. Kadang-kadang kita tidak ambil berat benda-benda baik, kita tak ambil berat. Majlis-majlis ilmu kita tak ambil berat.
Majlis zikir tak ambil berat, Al-Quran tidak ambil berat. Ini maknanya apa? Maknanya hati kita ni hati yang tidak bersih lagi. Maka perlulah kita membersihkan akan hati. Kerana hati ini adalah satu perkara yang amat penting, sehingga Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh badan kita ada seketul daging, dan kalau baik daging itu, baik habis yang lain. Kalau daging itu rosak, maka rosak habis yang lain. Yang dimaksudkan daging itu adalah hati. Maka kadang-kadang kita persoal, kenapalah kita sudah sembahyang, kita sudah belajar, tetapi lemah lagi ibadat. Maka kita perlu bersihkan hati. Pembersihan hati dengan taubat. Kita sudah belajar tapi kurang taubat kepada Allah. Maknanya. Maka di antara tertibnya mesti kita ada, kalau boleh, sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat. Lepas sembahyang sunat taubat, istighfar. Lepas istighfar, selawat. Lepas selawat, tahlil la ilaha illallah. Lepas itu merayu kepada Allah, minta pertolongan Allah agar Allah Ta'ala meninggalkan kita melakukan maksiat, menolong kita, memudahkan kita melakukan taat. Dan dibanyakkan nikmatnya atasmu, maka Allah Ta'ala banyakkan nikmat. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir ni umpama Allah Ta'ala beri rezeki, beri keluarga, anak, isteri, rumah, kenderaan, harta benda, perniagaan. Itu semua nikmat-nikmat yang zahir. Nikmat-nikmat yang zahir. Nikmat itu perlu kita syukuri. Kita kena bersyukur. Apa maksud kena bersyukur? Yakni apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita kena gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah. Allah Ta'ala bagi harta, guna pada jalan yang diredai oleh Allah. Allah Ta'ala beri kereta, guna pada jalan yang diredai oleh Allah. Tak kira lah kereta ke apa-apa, pangkat ke, kena menjadi orang yang bersyukur. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur dengan nikmat aku, nescaya aku akan tambah nikmat. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Sebab itu orang yang diberi kesihatan, lalu dengan kesihatan dia buat amal ibadat, biasanya Allah Ta'ala beri kesihatannya lagi baik, supaya dia ini buat amal ibadat kepada Allah. Orang yang diberi harta, maka dengan hartanya dia guna kepada kebaikan, nanti Allah Ta'ala akan berkatkan hartanya, Allah Ta'ala akan tambahkan hartanya. Maka dikatakan bahawa kalau orang itu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur kepada Allah, apa maksudnya? Maknanya nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita tidak guna pada jalan yang diredai oleh Allah. Allah Ta'ala beri mata, kita tak guna pada jalan yang baik. Allah Ta'ala beri telinga, kita tak guna pada jalan yang baik. Allah Ta'ala beri lidah, kita tak guna pada jalan yang baik. Maka ini juga membawa kepada kufur nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sehingga kan ada seorang yang saleh, Allah Ta'ala suruh malaikat mencabut nyawanya, malaikat tak mampu nak cabut nyawa dia. Maka malaikat bertanya kepada Allah, hal keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka malaikat tu kata, engkau lebih tahu akan hal hamba-Mu itu. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak boleh mencabut nyawanya mengikut matanya, kerana matanya melihat kepada perkara kebaikan, telinganya mendengar kebaikan, lidahnya tidak bercakap perkara mungkar. Maka segala anggotanya bersyukur kepada Allah. Maka cabutlah ikut ubun-ubun kepala tempat ia sujud kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi bila dah dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan banyakkan nikmat. Itu nikmat zahir. Kadang-kadang kita kejar nikmat zahir. Alhamdulillah, kena bersyukur dengan nikmat zahir yang Allah Ta'ala beri. Nikmat kesihatan, nikmat usia, ini juga nikmat. Tetapi ada lagi selain daripada nikmat zahir, nikmat batin. Apa dia nikmat batin? Yakni nikmat ilmu, nikmat yakin, nikmat yakin kepada Allah, nikmat iman. Maknanya nikmat kemanisan iman bagi orang yang dapat rasa kemanisan iman. Nikmat mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, ini juga nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita.
maka Allah Ta'ala akan campurkan nikmat kepada dia bila mana dia taat kepada Allah. Hari ini kadang-kadang kita bukan nak kejar ke tu, kita kejar ke nikmat, kita lupa ke taat hari ini. Kita nak cari nikmat, contoh kita nak cari harta, tapi kita tinggal taat. Duk kejar ke nikmat, maka meninggal taat. Sedangkan dalam kitab ini, sesiapa yang taat akan ditambah nikmat. Akan ditambah nikmat. Sebenarnya orang nak dapat kebahagiaan duduk di atas muka dunia ini adalah dengan cara taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, hidupnya penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Allah Ta'ala akan jadikan dia tenang saja. Dan Allah Ta'ala jadikan dia ini dalam keadaan aman dirinya, tidak susah, tidak keluh kesah. Sehingga kan Allah Ta'ala jadi orang yang benar-benar beriman. Siapakah yang benar-benar beriman? Nabi kata orang yang benar-benar beriman ini hebat. Ajaban lil mu'minin. Ajaib, hebat orang yang beriman. Dan perkara ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman sahaja. Apa dia? Apabila Allah Ta'ala memberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Bila dapat beri nikmat, syukur kepada Allah. Apa maksud syukur? Semakin bertambah nikmat, semakin ingat Allah, semakin tidak lalai kepada Allah. Jangan jadi bila Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, lalu kita lalai kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang manusia ini bila dia susah, dia ingat Allah. Bila dia susah, dia ingat Allah Ta'ala. Apa yang dia kata? Dia kata maknanya kalaulah Allah Ta'ala beri saya kaya, Allah Ta'ala beri saya nikmat banyak, saya akan jadi ahli ibadat. Maka susah, masa ketika susah ingat Allah. Tapi bila mana Allah Ta'ala uji dia kesenangan, harta benda banyak, rupa-rupanya dia kau jauh dengan Allah. Lalu dia lupa, dia kata harta benda ni adalah hasil usaha saya bersungguh-sungguh. Dia lupa yang Allah Ta'ala beri nikmat pada dia. Jangan jadi orang yang umpama itu. Ada juga orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke dia. Bila dapat nikmat ke dia, dia ingat Allah. Tapi bila Allah Ta'ala uji sikit saja pada dia, yang selama ini sudah lama dia ini hidup senang, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan cara umpama dia difitnah, umpama perniagaan dia itu jatuh, umpama kilangnya terbakar, Allah Ta'ala tarik, lalu dia marah pada Allah. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala uji saya macam ni? Apa salah saya? Ini juga orang yang tidak syukur dengan nikmat Allah. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala beri, sama ada dia senang, sama ada dia susah, dia tetap menjadi ahli ibadat, taat kepada Allah. Beri pun tak apa, tak beri pun tak apa, beri bersyukur, tak beri sabar. Ini orang yang benar-benar hebat, yang Nabi sebut orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jadilah kita orang yang taat kepada Allah. Bila kita buat taat, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kita. Lalu dibanyakkan nikmatnya atasmu dan dijanjikan bagimu atas amal yang sedikit agar syurga. Masya Allah, Allah Ta'ala maha baik. Bila kita memandang baik dengan Allah, bersyukur dengan Allah, kita menggunakan anggota kita pada jalan yang diridai oleh Allah. Kita pergi belajar, kita cuba berzikir, cuba memperbaiki diri kita, lalu kita beramal. Sebenarnya amal kita ini sedikit, jangan berasa banyak. Siapa yang merasa banyak amalnya, sebenarnya amalnya sedikit. Orang yang banyak amal lalu dia merasa sedikit, Allah Ta'ala memandang amalnya banyak. Pandangan Allah ataupun Allah Ta'ala memandang pandangan itu besar. Sebenarnya amalan kita memang sedikit. Hatta dikatakan bahawa kalau kita beribadat selama hidup kita pun, kalau nak nilai dengan nilai yang syurga, tidak akan mampu membeli syurga. Tidak akan layak seorang itu masuk syurga. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahawa semua manusia ini sebenarnya tak layak masuk syurga belaka, kecuali rahmat Allah. Tak akan masuk syurga dengan amal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu pun begitu juga ke? Yang dengan sebab amal kamu pun kamu tak layak ke masuk syurga? Nabi kata, aku pun begitu. Nabi pernah tak buat maksiat? Tak pernah. Nabi pernah tak lalai macam kita? Tak lalai macam kita. Nabi beribadat setiap saat, setiap masa ingat Allah. Ibadat Nabi bersungguh-sungguh, pokok sujud menangis kepada Allah Ta'ala, ingat pada umat, ingat kepada kita semua.
Tapi Nabi kata amalan aku pun tak layak lagi masuk syurga, sehinggalah mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, seseorang itu tidak layak masuk syurga kecuali mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana barang dagangan Allah Taala ini mahal. Inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah Taala ini mahal. Inna sil'atallahil jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah Taala itu adalah syurga. Maka dengan amalan kita yang sedikit, Allah Ta'ala boleh masukkan dalam syurga. Kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Lebih-lebih lagi kita dapat melihat Allah Ta'ala kasih pada kita. Kita yang ahli maksiat ini, Allah Ta'ala bagi panjang umur. Panjang umur lagi. Tujuan apa Allah Ta'ala bagi panjang umur? Adakah nak suruh kita tambah maksiat? Biar aku beri panjang umur, biar mu banyak lagi? Tidak. Allah Ta'ala memberi satu jalan. Jalannya adalah taubat kepada Allah. Kalau orang itu menjadi ahli taubat, maka dia ini akan mendapat kebaikan, diampunkan dosa oleh Allah. Ampun macam mana? Dosa banyak ni. Orang yang pernah membunuh 100 orang itu diampunkan dosa, walaupun dia telah membunuh 100 orang. Ada seorang yang wali Allah, Utbatul Ghulam. Dia ini terkenal dengan jahatnya. Tidak dia pergi satu tempat kecuali dia buat kejahatan. Dan tidak orang sebut namanya, maka orang akan ingat kejahatannya. Maka terkenallah dia akan kejahatan dia. Tetapi bila dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubatnya. Bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni yang buat maksiat sebab apa? Sebab kalah dengan nafsu. Kenapa kita kalah dengan nafsu? Sebab kita kurang mujahadah. Kita kurang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kurang beribadat? Sebab kita selalu bersama dengan orang lalai, ataupun kita suka buat perkara yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalannya kita mohon kepada Allah agar Allah Taala ampunkan kita semua yang ada dalam majlis ini dan ahli keluarga kita daripada dosa-dosa kita di atas kelalaian yang kita telah lakukan. Lalu dikatakan bahawa dijanjikan atas amal yang sedikit itu akan syurga, dan Allah Ta'ala beri juga amal sedikit itu syurga. Walaupun sedikit. Ada orang wanita yang dikatakan wanita itu selalu melakukan kejahatan, yakni suka berzina, akhirnya memberi air kepada anjing, dia masuk syurga. Hanya air pada anjing saja masuk syurga. Dan kisahnya begitu, bermakna lepas pada itu dia bertaubat, beramal lah. Jangan duk faham, oh kalau gitu biaya ke anjing. Lepas tu tidak sembahyang, tidak beribadat, bukan. Itu sebahagiannya menyebabkan terbuka hidayah, menyebabkan dia dapat pertolongan Allah. Lepas itu dia menjadi orang yang soleh, orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rahmat Allah Taala ini luas, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Taala ampunkan akan dosa-dosa kita. Maka dengan amal yang sedikit ini akan masuk syurga. Ada kisah dalam kitab Jauhar Mawhub wa min Bihatul Qulub. Dalam kitab itu menceritakan mengenai orang yang beribadat banyak yang ibadat. Tetapi bila mana saja Allah Ta'ala nak menghitungkan amalnya dimasukkan dalam syurga, dia kata, ya Allah, saya nak dimasukkan dalam syurga dengan amal, bukan rahmat-Mu. Ikut saya nak tahu amal saya ni syurga mana saya layak. Rupanya tak layak masuk syurga dengan amal. Sedangkan dia buat amal ibadat tu tak ada maksiat pun, bersungguh-sungguh. Kalau mu nak tahu nilai amal kamu, maka diambil, diraunya dalam neraka, ataupun diperlihatkan neraka, tapi tak masuk neraka. Akhirnya lepas raung duduk tengah-tengah, syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Dia pun minta, ya Allah, biar masuk syurga lah dengan rahmat-Mu. Baru dia tahu dengan rahmat Allah sebenarnya, kalau tidak jauhlah kita. Maka dengan amal yang sedikit akan syurga, dan Allah Ta'ala beri pahala yang berkekalan, maka dapat pahala yang berkekalan. Ini bagi orang yang melakukan kebaikan. Jadi macam mana kita nak dapat pahala berkekalan? Kerana Nabi SAW bersabda, Ad-dalu alal khairi ka fa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan seperti dia buat baik. Maka pastikan kalau boleh kita ada buat satu amalan yang mana amalan itu memberi manfaat kepada orang lain. Apatah lagi amalan itu berterusan.
Kalau kita ada harta, lalu dengan harta umpama muslimat di sini, ada harta menginfakkan harta menjadi madrasah, maka madrasah itu dibina, dihidupkan, dimakmurkan, maka akan terus mendapat pahala yang berkekalan. Walaupun kita telah meninggal dunia, maka pahala itu akan berkekalan, tapi dengan syarat niatlah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala akan beri pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Dengan sebab kesabaran kita dalam melakukan taat ini, Allah Ta'ala akan memberi pahala. Pahala yang berkekalan dan puji yang amat besar yang tiada engkau sebenarnya, yang tiada engkau yang sebenarnya. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan puji kita yang sebenarnya tak layak kita puji. Allah Ta'ala beri nikmat banyak, tapi Allah Ta'ala kasih dia puji juga pada hamba-Nya. Bila mana hamba-Nya melakukan kebaikan, maka pastikan dalam kehidupan kita biar banyak buat baik. Ada buat kejahatan kita. Kejahatan tu mana? Kadang-kadang kita kalau kita lemah. Lemah dengan nafsu dan syaitan yang mengajuk kita kejahatan. Tapi ingat, bila kita buat jatuh dalam kejahatan, jangan biarkan diri kita duduk kejahatan. Maknanya, jangan teruskan buat kejahatan. Kita kena bangkit balik. Kerana kejahatan itulah kotoran pada hati kita. Maka bagaimana kalau pakaian kita kotor, adakah kita nak biarkan? Kita tidak akan biarkan. Kita akan terus basuh. Kalau boleh basuh itu mesti kena mendapat ni, kena bersungguh-sungguh, yakni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa Allah Taala puji kita, puji hamba-nya yang mana? Hamba-nya yang melakukan kebaikan kepada Allah. Yang keempatnya, kemudian disyukurkan akan dikau atas yang demikian itu. Allah Ta'ala syukur, maknanya atas ketaatan kita, ibarat seolah-olah Allah Ta'ala ucap terima kasih pada kita. Maknanya Allah Ta'ala gembira bila kita menjadi hamba yang bersyukur kepada-Nya. Maka jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah, yakni bila Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, ingat kembali kepada Allah. Dan puji atasmu dengan yang demikian itu, maka Allah Ta'ala puji. Dan maknanya atasmu dengan demikian itu, dan kamu juga memuji akan Allah. Allah Ta'ala bersyukur kepada kita kerana amal ibadat yang kita lakukan, dan kita juga kena memuji Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Maka bila dapat nikmat, ucaplah Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Maknanya ucapan itu menunjukkan bahawa kita ini bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri, dan janganlah kita ini menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada perkara yang sia-sia. Dan yang kelimanya itu, sekaliannya dengan kurniaannya yang amat besar, tiada yang lain. Semua yang kita dapat adalah kurniaan Allah, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Ta'ala beri kita bahagian masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami bahagikan bahagian kamu, bahagian-bahagian kami bagi. Kami telah tetapkan kata Allah, dan kami bahagikan bahagian kamu dalam kehidupan kamu. Maka Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Maka jangan pandang sikit banyak, pandang siapa beri, siapa yang beri itu. Kemudian bila dapat, kembalikan rezeki itu kepada Allah. Maksud kembalikan rezeki kepada Allah, jadikanlah kita orang yang bersyukur dengan nikmat tadi, dengan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan tengok dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita buat lari ke mana? Kita pergi ke mana? Sebab itu kita kena ingat, sesuatu benda ni kadang-kadang bila Allah Ta'ala tarik baru kita rasa. Bila Allah Ta'ala beri itu, kita tak rasa lagi. Bila Allah Ta'ala beri sihat, kita buat tak tahu saja. Masa nak beribadat boleh, tapi kita buat tak tahu saja. Tiba-tiba sakit baru kita sedar betapa pentingnya sihat. Dan kita nak sihat, tujuan apa nak sihat? Kalau tujuan sihat, nak beribadat, moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan kaki kita. Maka demikian, sebab tu Nabi ni selalu ingat pada kita, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia? Masa muda kita, sebelum datang masa tua kita. Baru ni saya pergi ke Kuala Lumpur baru ni. Orang haji tokat kita. Tokat. Tak akan dia tokat.
pakai tongkat. Malam jalan bawa tongkat. Mari teringat tuai dah tuai. Nama ni orang tanya kata muda lagi. Tapi bila orang bagi tongkat, itu sunnah Nabi. Baca rupanya Imam Asy-Syafi'i dia memakai tongkat umur 40 tahun. Kalau ditanya dia tujuan apa dia pakai tongkat? Supaya ingat ke mati. Kita tak perlu pakai tongkat, takut ingat mati. Itu masalah gitu. Masa sihat, masa sihat sebelum datang waktu sakit, maka masa sihat ni masa beribadah pada Allah. Kemudian masa kita lapang, sebelum datang masa sibuk. Dah mari masa sibuk kau tak boleh buat benda. Masa sibuk. Dan yang keempat, masa dia masa kaya. Masa lapang yang ketiga tadi. Masa kaya sebelum datang waktu fakir. Nanti sampai masa nanti rezeki kita akan berkurangan. Yang ada pada rezeki anak kita, itu tanda-tandanya kita kena dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang kelima, masa hidup sebelum datang masa mati kita. Maka disuruh kita ini beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa sekaliannya dengan kurniaan yang amat besar, tiada yang lainnya. Dan jikalau tiada, maka dengan apa sebenarnya bagimu? Kalaulah kita tidak bersyukur pada Allah, tidak beribadat kepada Allah, tidak mengingati akan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka bagaimana kehidupan kita, bagaimana amal kita, bagaimana penerimaan Allah Ta'ala pada kita, dan apa kadar bagi amalmu yang hina, yang aib-aib. Dan kalau kita lupa, bagaimana Allah Ta'ala nak terima kita? Kadang-kadang yang kita ingat pun banyak lagi aib kita dalam ibadat. Maka disuruh kita, jangan kamu lupa pada Allah. Kamu dapat ibadat itu daripada Allah, kamu dapat nikmat itu daripada Allah, apa-apa pemberian semua daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala tengok, oh aku bagi rezeki pada dia, ke mana dia pergi? Oh aku bagi ilmu kepada dia, oh dia gunakan jadi sombong dia, maknanya aku bagi dia pangkat, ke mana dia pergi? Semuanya Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata sahaja. Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk contoh. Contoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman kaya raya, kemudian pangkat besar, kerajaan besar, lagi benda pergi besar. Semuanya ada pada Nabi Allah Sulaiman. Sampai boleh menguasai binatang, boleh bercakap dengan jin, boleh bercakap dengan binatang, boleh mengarahkan angin, maknanya dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman tetap sujud, tunduk kepada Allah. Maknanya, maka jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana orang yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling gagah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu satu ketika Nabi menyampaikan ilmu. Nabi beritahu pada sahabat, sesungguhnya Allah Ta'ala ini menjadikan bukit ini kuat. Bukit memang kuat, maknanya. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih kuat daripada bukit? Apa yang lebih kuat daripada bukit? Yang lebih kuat daripada bukit, Nabi jawab besi. Kerana bukit tu boleh dipotong dengan besi. Maka sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang lebih kuat daripada besi? Kenapa yang lebih kuat daripada besi? Yang lebih kuat daripada besi, Nabi jawab api. Kerana besi itu apabila dibakar oleh api, maka besi itu akan jadi cair. Maka ditanya lagi, apakah yang lebih kuat daripada api? Lalulah sahabat Nabi menjawab, yang lebih kuat daripada api itu air. Kerana api walau besar macam mana, bila lawan dengan air, api akan terpadam. Lalulah dia tanya lagi, apakah yang lebih kuat daripada air? Yang lebih kuat daripada air itu angin. Kalau angin datang, air kat laut boleh sampai ke darat. Jadi tsunami. Jadi nak beritahu kuatnya. Akhirnya sahabat tanya lagi, apakah yang lebih kuat daripada batu, yakni bukit-bukit, daripada besi, daripada api, daripada air, daripada angin? Nabi menjawab, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Semua Allah Ta'ala tunjuk dah. Bukit boleh tunduk kepada Nabi, maknanya. Bukit juga api boleh tunduk kepada Nabi. Air pun boleh tunduk pada Nabi. Maknanya besi boleh tunduk pada Nabi. Angin boleh tunduk pada Nabi. Nabi mana yang menundukkan angin? Nabi Allah Sulaiman.
Nabi mana yang menundukkan air? Nabi Musa, air laut jadi terbelah. Nabi mana yang tunduk api? Nabi Ibrahim, dicampakkan dalam api, tak ada apa-apa. Nabi mana yang boleh tundukkan besi? Nabi Daud, sampai cair tu. Nabi mana yang boleh menundukkan bukit? Nabi Muhammad lah. Kalau nak campak bukit boleh, nak jadi mak pun boleh, nak campak bukit Taif duduk ada apa pada penduduk pun boleh belaka. Maknanya kalau bukit nak jadi mak memang boleh. Sebab malaikat tahu dah pada Nabi. Kalau dia tahu pada saya, kita jadi kamah, dia bagi ramai-ramai. Maknanya, tapi dah ada. Kan dia tengok dah, ni orang tamu ni tak boleh jadi. Maka nak beritahu, siapakah orang yang tinggi, orang yang mulia? Adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, kita kena jadi orang yang bersyukur dan melihat semuanya itu datang daripada Allah. Allah Ta'ala beri. Kalau tidak ingat Allah, lupa Allah, bagaimana amal kita nak diterima? Bagaimana kadar amal kita? Dan kita akan jadi manusia yang sehina-hinanya. Maknanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik kejadian, nanti Allah Ta'ala balik jadi gendong. Maka sebaik-baik kejadian kalau orang itu bertakwa pada Allah. Tapi kalau kita ini maknanya lawan Allah, hidup dalam keadaan sesat, maknanya kita lebih sesat. Bal adallu, lebih sesat daripada binatang, kata dalam Al-Quran. Maka tidak dapat tidak, kena kembali ingat kepada Allah. Bila ingat kepada Allah Ta'ala, banyaknya nikmat dengan ibadat. Bila hitung-hitung mana banyak kita. Banyak kita ambil nikmat ke banyak ibadat kita buat. Maka ternyatalah banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, tak terhitung. Sebab tu orang yang rasa amat ibadat banyak tu tengok nikmat dah. Nikmat Allah Ta'ala beri dengan ibadat yang banyak, tak pandang, mana tak pandang dengan nikmat tadi. Maka dikatakan suruhlah ingat pada Allah. Dan kadar amalmu yang hina, yang aib-aib, maka sebut olehmu, sebut dalam hati kamu. Sebut dalam hati kita, hai nafsu, wahai diri, tuduh diri, akan nikmat Allah Ta'ala Tuhanmu yang amat mulia lagi kasih sayang Subhanahu Wa Ta'ala, pada bagai yang dibaikkan kepadamu, wahai dirimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi nikmat yang banyak kepada kamu. Banyak sangat nikmat Allah Ta'ala beri, dan Allah Ta'ala ni telah membaikkan akan nikmat. Allah Ta'ala maha baik beri nikmat. Dengarkan kepadamu dalam taat ini, dalam melakukan taat. Dengan ketaatan kita buat ni, Allah Ta'ala beri nikmat. Itu kalau buat taat. Tapi kalau tak buat taat, Allah Ta'ala beri juga nikmat. Allah Ta'ala beri juga nikmat. Maka Allah Ta'ala beri nikmat pada orang. Tadi ada dua. Satu nikmat Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala redha. Maka bila nikmat Allah Ta'ala beri tu, Allah Ta'ala redha dengan dia. Dengan sebab apa Allah Ta'ala redha? Sebab dengan nikmat dia taat. Dengan nikmat dia jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang dapat nikmat, lalu nikmat dia itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak redha. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi banyak-banyak, semakin banyak. Yang semakin banyak, tak semestinya Allah Ta'ala dia kasih. Tapi tak semestinya Allah Ta'ala tarik nikmat itu, Allah Ta'ala tak kasih. Kadang-kadang yang dikasih itu ditarik. Dan tak semestinya Allah Ta'ala tambah nikmat itu, tak kasih juga. Kadang-kadang Allah Ta'ala tambah nikmat. Kenapa? Kerana kasih dia. Maka Allah Ta'ala semakin bagi, semakin bagi. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala tarik dia. Tarik nikmat dia. Jadi akhirnya tujuan apa? Ya, antaranya Allah Ta'ala nak suruh dia ingat kembali kepada Allah. Ada orang yang kau tambah nikmat, kau ingat. Ada orang kena tarik, kau ingat. Maka baik kita jadi kau tambah, kau ingat. Daripada kita ditarik nanti, baru Allah Ta'ala suruh ingatkan dia. Maka dibaikkan kepadamu di dalam taat ini. Dan malulah olehmu, maka hendaklah kamu merasa malu dengan nikmat yang banyak Allah Ta'ala beri. Hai nafsu, wahai diri, daripada berpaling kamu kepada amal, daripada kamu berpaling kepada amal. Berat nak beramal ibadat kepada Allah, ataupun kita rasa lupa kepada amal. Sebab tu nak tanya saya, mana utama?
Amal ke nikmat? Amal lah yang utama. Bila kita beramal, nikmat akan datang. Kita datang ke dunia tak lari berdepan. Yang pertama nikmat Allah Ta'ala beri. Yang kedua musibah. Sama ada nikmat ataupun Allah Ta'ala beri musibah. Yang ketiga taat. Yang keempat maksiat. Kalau orang tu buat taat, dia tak buat maksiat, boleh tak buat sekaligus? Mana boleh? Macam mana nak buat sekaligus? Kalau dia buat taat, dia tak akan buat maksiat. Kalau buat maksiat, dia akan buat taat. Hanya beza kadang-kadang dia bercampur taat maksiat. Tapi kadang-kadang dia buat taat itu dengan sebab dapat musibah. Kadang-kadang dia buat taat itu dengan sebab dapat nikmat. Begitu juga orang buat maksiat. Kadang-kadang dia buat maksiat dengan sebab dia dapat nikmat. Kadang-kadang dia buat maksiat dengan dapat musibah. Macam mana dapat musibah buat maksiat? Dia marah pada Allah. Dia tidak sabar dengan ujian Allah. Maka itu dipanggil maksiat dengan sebab musibah. Maka hai diri, daripada berpaling kamu kepada amal. Kata lagi pada diri kita. Kita dah aja kata. Nak juga baca ni. Lagi dah aja kata. Kata diri kita, diri. Maknanya kamu ni berpaling pada amal. Tak sedar ke nikmat banyak Tuhan beri kepada kamu, pada kamu. Maknanya dia pukul hati kita. Memang begitu amalan Imam Al-Ghazali ni banyak begitu. Biar kadang-kadang orang lain payah nak sedarkan kita, biar kita sedar diri kita sendiri. Itu pun tak sedar tak bagus. Kena kata banyak-banyak, kena kata. Lalu dia kata, hei diri, kamu ni banyak berpaling dengan Allah. Tetapi engkau lihat kurnianya. Cuba kamu tengok kurniaan Allah. Allah Ta'ala bagi lagi pada kamu. Dan bangkitannya bagi Allah Ta'ala atas kami tiap-tiap kelakuan. Dan tiada ada bagimu pekerjaan. Maknanya Allah Ta'ala tambahkan lagi. Bangkit Allah Ta'ala tambahkan lagi. Maknanya di atas tiap-tiap kelakuan, di atas apa yang kita lakukan, dan tiada bagimu pekerjaan amal. Kau tambah, Allah Ta'ala tambah-tambahnya nikmat. Dengan perbuatan kita Allah tambah lagi. Tetapi tidak bertambah pekerjaan amal ibadat. Kemudian daripada hasil bagi mutaat ini, melainkan merendahkan diri. Maka hendaklah kita ni melakukan taat dengan merendahkan diri dan menghinakan akan dia kepada Allah. Hinakan diri dengan Allah. Kalau nak hina diri dengan Allah, begitulah. Katanya, saya jumpa seorang itu orang tua dah, tapi tak tahulah dia bila bercakap dengan dia, memang dia bercakap agama lah maknanya. Dia kata tertib kita ini mesti kena sembahyang hajat dan sembahyang taubat. Hanya kita hari ni hajat kita, hajat dunia sama hajat kita. Hajat kita hari ni tak salah, sebab hajat ni kita boleh minta dunia akhirat. Tak salah kita nak hajat dunia, tapi nampak lebih hajat dunia pada akhirat. Maknanya anak bimbang tak apa biasa minta tolong mayang hajat. Tak bimbang anak tak mayang. Mana tak bimbang anak tidak sembahyang, tak bimbang anak tak pandai mengaji, tak bimbang anak tak beribadat. Tapi mana-mana orang duk sibuk-sibuk, bimbang takut tak apa biasa, biar tak mayang pun. Maknanya jadi heran kata ni. Lalu dia kata sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat. Nak mai sunat taubat, dia kata dan banyak istighfar kepada Allah supaya mendatangkan rasa hina diri kepada Allah. Maka dia kata menghinakan akan dia kepada Allah Ta'ala dengan bahawa diterimakan akan dia, tiadakah kamu dengar? Maknanya hinakan diri di hadapan Allah agar Allah Ta'ala terima akan amal ibadat kita. Allah Ta'ala tambah orang-orang sombong. Allah Ta'ala tambah berasa-berasa kita hebat saja nak jumpa Allah Ta'ala. Rasa kita ni soleh depan Allah Ta'ala. Siapa kata? Sayyidina Ali. Sesiapa yang merasakan dia ini lebih buruk pada orang lain, dia adalah orang yang baik. Sesiapa yang merasakan dia lebih baik pada orang yang lain, maka dia adalah orang yang buruk. Kata dia. Kalau orang tu berasa dia baik pada orang, aku baik kali pada orang lain, maka itulah orang yang tak baik.
Tapi kalau dia berasa dia memang tak baik, tengok orang lain baik berlaku, dia main malu, dia main rasa hina diri, maka kata Saidina Ali, dialah orang yang baik. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi biarlah dia berendah diri pada Allah, kerana orang yang rendah diri Allah Ta'ala terima. Kerana air tak lekat pada tempat yang tinggi, tempat yang rendah baru air lekat. Hujan turun, kalau hok pucuk hok tinggi tu air tak lekat, kena bawah baru lekat. Maka jangan meninggikan diri. Kianlah dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan menerima bila mana seseorang itu menghinakan akan dirinya kepada Allah. Tiadakah kamu dengar, hai nafsu, wahai diri kamu, daripada sabda Khalilullah Ibrahim alaihissalam, tak kala kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala selesai daripada khidmatnya, yakni di dalam membina rumahnya, yakni rumah Allah, Kaabah dia bina. Betapa ia merendahkan akan dirinya kepadanya, merendahkan dirinya kepada Allah. Dia buat kerja. Di antaranya Nabi Ibrahim membina Kaabah. Sampai sekarang Kaabah ni dia binaan tak ada orang boleh mampu diri. Dengan batu dia yang tersusun indah rapat, maknanya hebat Nabi Ibrahim lebih hebat daripada arkitek yang ada pada hari ini. Batu yang dia buat itu dengan cerita penuh, orang cerita sekali. Orang nak tampar dengan tak kemotek apa yang berkilat tu. Dan yang tar tu nak tak beli di luar negara, di negara Eropah, cari tar yang paling mahal. Lepas pada tu cuba tampar jatuh tak jadi benda tu. Tak boleh. Batu tu tak lekat. Akhirnya ulama bersidang, katanya Allah Ta'ala tak izin tu. Kalau ada tu comel tu. Maknanya ni pembinaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim mencari-cari tempat ke mana nak bina Kaabah. Lalu didatangkan malaikat tunjuk. Kaabah ini di atas direct sana, di atas sana tu ada dia panggil, di bawah Baitullah. Di atas dia panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Betul-betul bertepatan dengan Kaabah Al-Musharrafah. Dan di Baitul Ma'mur itu ditawaf oleh malaikat. Dan di bumi ini ditawaf oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadi tetamu Allah. Maknanya. Dan sebagaimana dekat Baitullah sana itu, di Baitul Ma'mur tu akan sentiasa ada malaikat tawaf, maka di Mekah ini juga akan ada sentiasa malaikat tawaf. Orang-orang tawaf. Malaikat pun ada kat tawaf, mungkin kita tak nampak je. Maknanya. Tapi demikianlah. Apatah lagi kalau musim-musim haji, lebih-lebih lagi ramai tawaf. Maka Nabi Ibrahim, Masya Allah, setiap orang yang melakukan amal ibadat tu Nabi Ibrahim dapat pahala. Sebab apa Nabi Ibrahim dapat pahala? Sebab dialah yang menunjukkan kebaikan. Dialah yang menunjukkan kebaikan kepada Allah. Setiap manusia yang bertaubat pada Allah, Nabi Adam dapat pahala. Sebab apa? Nabi Adam adalah manusia yang pertama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam bertaubat juga. Iyalah bertaubat juga. Dia buat benda apa Nabi Adam sampai dia bertaubat? Sebab dia langgar larangan. Dia makan buah yang dilarang oleh Allah, lalulah dia campak di atas ke bumi, maka dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya. Maka selepas dia membina Kaabah, rumahnya, dia merendahkan diri kepada Allah, bahawa dengan kurnianya dimakbulkan akan dia. Lalu Allah Ta'ala terimalah amal dia. Dia buat rumah Allah. Kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhanku, terima daripada kami, yakni terimalah amalan kami. Amalan apa? Amalan membina Kaabah. Kita Allah Ta'ala terima. Memanglah Allah Ta'ala kata buat Kaabah, memang Allah Ta'ala terima. Tapi dia ni tak kata tak payah minta lah, memang Allah Ta'ala suruh. Tak ada kata gitu. Bahkan dia minta pada Allah, taqabbal minna, maka terimalah daripada kami. Bahawasanya engkau Tuhan yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Dan Allah Ta'ala mendengar segala-galanya isi hati manusia yang merintih kepada Allah, yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah.
Dan lagi mengetahui, dan Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mendengar doa hamba dia. Bila kita berdoa dengan Allah, jangan berasa Allah Ta'ala tak dengar. Allah Ta'ala dengar. Hanya kita ni suruh, bersungguh-sungguh. Walaupun kita melihat pada zahirnya doa kita seolah-olah macam tidak makbul, sebenarnya Allah Ta'ala janji dah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala suruh kepada kita berdoa, aku mustajabkan. Apa maksud mustajab? Mustajab ni aku terima. Apa maksud terima? Terima ni maknanya Allah Ta'ala akan ikut kehendak dia, tak ikut kehendak kita. Maknanya Allah Ta'ala nak beri benda yang lebih baik daripada kita minta. Apa yang kita minta, Allah Ta'ala kadang-kadang tak bagi, tapi bagi yang lain. Kenapa bagi yang lain? Kerana yang lain yang Allah Ta'ala bagi itu yang paling baik. Dan ada juga kita minta Allah Ta'ala bagi, itu pilihan Allah. Maknanya mungkin itu yang lebih baik pada kita. Maka kita kena bersyukur di atas nikmat Allah. Maka disuruh kita berdoa. Nabi Ibrahim sendiri berdoa. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih. Biasanya kekasih ni tak payah minta you wida. Apa tak lagi kalau tahu. Kalau dia tahu dalam hati, oh kekasih dia nak benda ni, dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Seorang suami dia tahu je dalam hati isterinya nak kain batik, dia beli lah kain batik. Kalau dia kasih, dia dah kasih, tak ditahan baru. Maknanya. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa kehendak hamba-Nya. Dan dia itu Khalil, kekasih. Kekasih Allah. Dalam keadaan dia kekasih Allah pun, dia minta lagi dengan Allah. Ya Allah, terimalah aku. Apa Allah Ta'ala jawab? Maka dia kata, dan tak kala selesai daripada doanya, lepas selesai berdoa, katanya, Rabbana wa taqabbal doa. Tuhanku, dan terimakan doaku. Maka kerana bahawasanya diberi atas semua itu kabul, maka Allah Ta'ala terima akan doa Nabi Ibrahim AS. Maka kalau Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah pun berdoa, maka lebih-lebih lagi lah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ini, kita kena utamakan Allah dulu. Nak minta apa-apa dengan makhluk, nak buat urusan dengan makhluk, sebenarnya kena doa dengan Allah Ta'ala dulu. Minta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita minta dengan Allah, kita akan rasa dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia kata, kalau hamba aku ni, dan apabila hamba aku itu meminta kepada aku, sesungguhnya aku ni dekat. Ada seorang itu, dia doa makbul, doa semua makbul. Lepas tu dia tanya, ni wali Allah, doa makbul. Dia tanya, macam mana dia naik perahu? Kebetulan dia naik perahu dengan wali Allah Ta'ala itu. Dia tanya, macam mana doamu ni makbul sungguh? Makbul sungguh. Siapa Allah Ta'ala terima? Sang wali tadi pergi ke orang yang tanya, tolak dia masuk dalam sungai. Senang. Tolak dalam sungai. Maka bila tolak dalam sungai, rupanya tak pandai berenang. Bila tak pandai berenang, akhirnya dia minta tolong. Wali itu tengok saja je. Minta tolong. Akhirnya dia pun harapkan ada orang tolong dia. Wali itu tak cara dah. Akhir sekali ada orang terjun selamatkan dia. Lepas selamat dia tanya, bapa mu tolong aku? Aku tanya padamu, apa menyebabkan Allah Ta'ala terima doa? Dan tiba-tiba mu tolong aku ya sungai. Kenapa? Dia kata, aku nak tanya mu. Masa mu minta tolong, mana harapan? Dia kata harapan tinggi. Dah, maknanya dah ketika mana mu tengok aku dah tolong mu, macam mana dia kata? Dia kata, aku memang mengharap, memang ada orang tolong aku sungguh-sungguh. Harapan aku ni memang bersungguh-sungguh. Gitulah aku doa. Kamu nak tanya macam mana makbul? Macam mana doa aku makbul? Begitulah aku bersungguh-sungguh. Jadi kalau doa kita makbul, katanya kita tolak dia dah sungai. Biar dia pun dapat tahu, oh gitu makbul. Tapi kalau dia lemah, saya tak tanggung jawab. Kalau dia lemah, maknanya. Baik, lalu dikatakan bahawa maka kerana bahawasanya diberi atasmu dengan qabul. Qabul ni penerimaan akan mata benda perniagaan yang bercampur lagi tiada harganya. Maka sebenarnya telah disempurnakan bangkitannya dan telah dibesarkan nikmatnya. Dan apa daripada bahagia dan apa daripada kecilnya dan kebesarannya. Dah apa pulak dia ni.
Apa ayu kena berhenti? Mana? Dan terima doaku, maka kerana bahawasanya diberi atasmu dengan kabul akan mata benda perniagaan yang bercampur lagi tiada harganya, maka senyap telah disempurnakan bangkitannya. Wallahu a'lam. Dari nak biar tu maknanya ada ilmu buat kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.